Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita ingin meneruskan lagi perkongsian kita, perbincangan kita daripada surah As-Sajdah. Pada Ramadan kali ini kita ingin melihat satu demi satu ayat sebagai panduan kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini, dan juga ibu-ibu yang menemankan ayah untuk kita memimpin masuk syurga sekeluarga. Dan pada hari ini kita dalam tajuk Ayah Pengurus Bukan Diurus. Kita akan berbincang dengan dua orang panel kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Safri Muhammad Zain. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih ya bersama sekali lagi dalam perkongsian pada hari ini, dan juga Ustaz Muhammad Hairi bin Maidin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita ditemankan oleh dua orang panel kita untuk sama-sama kita menyelusuri kepada ayat yang kelima, tetapi kita akan membaca dahulu ayat 4, 5, 6 daripada surah As-Sajdah halaman 415. Dan sudah tentunya selepas kita membaca, nanti kita akan sama-sama ya mengupas apakah yang dimaksudkan dengan ayah pengurus bukan diurus dengan perspektif ayat daripada surah As-Sajdah. Jom sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Hairi pada hari ini ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6 surah yang ke-32 surah As-Sajdah, di mana kita ingin sama-sama memberi fokus kepada ayat yang kelima, yang maksudnya dia Allah Subhanahu Wa Taala mengatur segala urusan daripada langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara ini dan bagaimana kita sebagai ayah ya dapat mengambil pelajaran daripada pentadbiran urusan-urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan bersama sebentar lagi bersama Ustaz Safri, tapi kita saksikan dahulu perkongsian daripada Datin Syamsida Tahrin untuk sama-sama kita memaknai apakah yang dimaksudkan ayah pengurus bukan diurus. Kita saksikan. Nama saya Syamsidah binti Tahrin, isteri kepada Menteri Kanan, Perdagangan dan Industri. Buat masa ini saya menjadi penaung untuk beberapa persatuan seperti Persatuan Puspanita Miti, persatuan yang membantu pesakit-pesakit kanser iaitu Fuel for Love for Fighters. Dan saya juga merupakan penaung kepada sebuah organisasi yang memberi pendidikan kepada remaja iaitu Semai Nilai. Matlamat didikan kita adalah untuk menjadikan anak-anak kita berilmu. Jadi apabila mereka berilmu, mereka menjadi orang-orang yang bertanggungjawab insya-Allah. Ya, sebab
Ialah hanya dengan ilmu kita dapat meningkatkan amal kita dengan cara yang betul. Ilmu ni ilmu duniawi dan juga ilmu ukhrawi. Datuk Seri Azmin, dia tidak banyak berkata-kata tapi lebih kepada memberi contoh kepada anak-anak dengan melakukan apa yang dirasakan patut dicontohilah untuk anak-anaknya. Daripada kecil yang saya nampaklah ialah sifat bertanggungjawab dan juga dari segi integriti lah. Dari segi integriti tu maksud saya ialah dia akan sangat tegas apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya memang menceburkan dirilah dalam bidang mempelajari terjemahan Al-Quran. Jadi apabila kita selalu pergi ke surau, masjid, belajar, jadi tentunya kita naklah lebih ramai orang tahu tentang mukjizat dan kebesaran Al-Quran. Jadi saya memang menggalakkanlah anak saya untuk belajar tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah diizinkan Allah mereka dapat menghafal surah-surah di dalam Al-Quran. Memang saya sangat-sangat gembiralah sebagai ibu bapa mana-mana pun kita memang rasa seronoklah bila anak kita dapat menghafal Al-Quran. Dan pada saya bukan hanya mahu anak saya menghafal, saya mahu anak saya faham mesej yang disampaikan oleh Al-Quran. Kata orang kebaikan bermula dari rumah. Charity starts from home. Kita sebagai ibu bapa, the best is you show an example. You walk the talk. Kadang-kadang anak tak ingat apa kita cakap, tapi dia ingat apa kita buat. Alhamdulillah. Jadi saya rasa suami saya ni sangat-sangatlah menjadi contoh kepada anak-anak. Semua akan cakap, oh nanti kalau macam ni abah gini-gini. Jadi mereka sangat letak abah dia di tahap yang tinggi lah. Sebab dia tahu abah dia seorang yang sangat bertanggungjawab, seorang yang sangat berintegriti. Jadi mereka takkan berani buat sesuatu yang akan menimbulkan kemarahan ataupun akan upset abahnya. Dia tak berani buat macam tu. Sebab dia tahu sampai dia kata kalau kita buat kesalahan yang melanggar undang-undang, jangan harap abah nak tolong. Dia akan sampai tahap tu dia punya level. Jadi dia tak berani. Itulah perkongsian daripada Datin Sri Syamsidah Tahrin, isteri kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, untuk melihat kepada perspektif pasangan, iaitu seorang isteri, seorang ibu kepada seorang ayah yang sedang memimpin masuk syurga sekeluarga. Dan ini penting untuk sama-sama kita memaknai kepada ayat kelima sebentar tadi, iaitu bila Allah menyatakan dia mengatur segala urusan daripada langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Kita bersama dengan Ustaz Safri untuk sama-sama Ustaz mencerahkan kepada kita semua, kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang mengikuti program kita ini, apa yang dimaksudkan dengan ayat yang kelima ini bila Allah menyatakan yudabbirul amr minas sama ilal ard. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Tuan Fazrul dan begitu juga Ustaz Khairi yang bersama-sama kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Surah As-Sajdah di antara salah satu surah yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melelapkan mata melainkan baginda membaca surah Alif Lam Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, baginda sebagai seorang nabi utusan Allah menyampaikan wahyu risalah. Kemudian baginda juga sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yudabbirul amra minas sama, Allah Subhanahu wa taala mentadbir alam ini. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan dirinya kepada kita, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan setakat pencipta langit dan bumi, bahkan Allah juga menjadi pentadbir, mengatur, urus segala apa yang ada di permukaan bumi ini, langit dan bumi dan di antara keduanya. Ini menandakan bahwasanya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala
yang sangat hebat yang mengatur semuanya. Jadi bagi kita sebagai seorang ayah, tajuk kita adalah untuk meningkatkan kualiti sebagai seorang ayah, ayah yang mengurus bukan yang diurus. Tajuk yang sangat menarik. Pada hakikatnya sebahagian para ayah, kitalah contoh, kadang-kadang kita perlu orang yang mengurus kita. Bila balik ke rumah, kita main order saja. Kita balik daripada kerja, kita duduk goyang kaki tengok telefon, bagi tahu panggil semua anak-anak, isteri, hidangkan makanan. Sebenarnya itu adalah salah satu contoh yang tidak dicontohi oleh baginda Nabi SAW. Baginda, sibuknya baginda menjadi seorang rasul lil alamin, betapa hebatnya, tetapi baginda ada masa untuk menguruskan rumah tangga, berbincang, berdialog. Artinya sebagai seorang ayah yang hebat itu, dia ada quality time dia bersama anak-anak dan ahli keluarga. Artinya mereka perlu mendengarkan dan perlu mengurus rumah tangga, bukan setakat nak berikan duit saja kepada ahli keluarga, tidak. Tetapi mereka memberikan bimbingan dan bimbingan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Contoh video tadi yang baru kita dengar tadi, sibuk, menteri kita sangat sibuk dengan urusan, tetapi mereka ada juga masa untuk bersama ahli keluarga. Dan kita tak sesibuk mana pun, tetapi kita duk layan gadget dan sebagainya. Ini salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan perkataan yudabbirul amr. Perkataan dabbara ini dalam Al-Quran diulang sebanyak 44 kali. Ia menandakan betapa pentingnya pengurusan. Pengurusan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari, perlunya ada satu pengurusan yang betul-betul ada kualiti dalam kehidupan kita, sehingga setiap impian yang diimpikan oleh setiap keluarga, iaitu masuk surga sekeluarga. Kefahaman kita daripada ayat nombor 5 Ustaz ya, bila Allah menciptakan, daripada ayat nombor 4 itu Allah menciptakan tapi bukan dibiar begitu sahaja ya, malah Allah menguruskan ataupun mentadbirkan segala perkara tersebut. Dan bila itu dilaksanakan oleh Allah SWT bagi seorang ayah, bukan sekadar anak lahir gitu saja ya, ataupun bagi duit sahaja, tetapi ia perlu diuruskan. Dan kadang-kadang mungkin urusan itu duit okey dia bagi pada ayah ya, yang lain semuanya itu dibagi pada mak dia ya, pasal dah penat dah ni ya, mencari duit, terutama kalau katakan ayah kerja, mak yang tak kerja. Tapi ada juga ayah kerja, mak kerja, mak juga yang kena buat. Jadi apa komen Ustaz tentang bagaimana sepatutnya pengurusan seorang ayah dalam sebuah rumah tangga ini sebenarnya? Istilah kita, ada sesetengah kita mengatakan al-ummu madrasah. Yep. Ibu adalah madrasah. Itu sebenarnya adalah perkataan yang tidak sesuai untuk konsep zaman yang moden ini. Sebenarnya konsep yang benar adalah ayah itu adalah ketua rumah tangga. Kalau kita jadikan ibu sebagai madrasah sekolah, ayah jadi pengetua. Masih sekolah juga. Masih sekolah juga. Tetapi kadang-kadang kalau bila anak tu sudah menjadi berjaya, ayah bangga. Tetapi bila anak tu tidak berjaya, ada satu kesilapan dalam pengurusan dan sebagainya, ayah akan menyalahkan ibu. Tapi sebagai ibu yang cerdik, ya abang, bahawasanya saya adalah madrasah, tetapi abang adalah pengetua. Bagaimana sekolah itu akan jadi satu sekolah yang baik, melainkan melalui contoh pengetua yang baik. Jadi seorang ayah itu adalah qudwah hasanah. Qudwah hasanah bagi setiap ahli keluarga. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini adalah satu konsep pengurusan seorang ayah, sehingga anak-anak mereka, anak-anak Nabi Yaqub khususnya, mereka terdidik dengan didikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila keluarga itu diurus dengan baik, diurus dengan normal sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku ketika Nabi Yaqub hadir ataupun kedatangan sakratul maut, baginda bertanya kepada anak-anaknya,
qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pertanyaan seorang ayah yang hebat, wahai anakku, selepas nanti ayahmu mati ataupun meninggal dunia, siapa yang engkau sembah? Ini adalah satu pertanyaan. Konsep pengurusan akhlak, pengurusan akidah tu sampai ketika kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dirisaukan oleh seorang ayah yang hebat. Apakah kita di luar sana pernah memikirkan tentang akidah anak kita? Tentang kemana keislaman mereka, solat mereka, atau hanya kita memikirkan tentang bagaimana pembelajaran? Bukan tak penting pelajaran, penting, tetapi yang lebih utama adalah kita nak meninggalkan zuriat kita, zuriat yang terpimpin, yang diurus dengan baik. Ketika ditanya apa jawapan seorang anak atau jawapan daripada anak-anak yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Apa kata anak-anak mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ini jawapan anak yang sangat hebat. Ada 3 poin. Yang pertama, anak itu mengakui yang dia sembah adalah Allah. Yang kedua, ayat sebutkan juga ilaha abaika Ibrahim wa Ismail Ishaq wa Yaqub. Ini menandakan bahwasannya penyembahan Allah, tentang ilmu akidah, pengurusan tentang akidah langsung ayah dia ajar. Tetapi anak-anak kita sekarang Ustaz sudah diswastakan. Pergi guru yang ajar bagaimana cara nak solat, guru mengajarkan bagaimana anak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya itu adalah tanggungjawab seorang ayah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi ketika seorang anak itu mendapat bimbingan akidah yang murni daripada seorang ayah, apa jawapan anak yang terakhir? Wahai ayah, kau bertenang wahai ayah. Soalan seperti itulah, kau tenang wahai ayah, semuanya berjalan dengan baik. Wa nahnu lahu muslimun. Kami menjadi seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa bahagia Ustaz kan kalau kita dapat anak-anak seperti itu. Betul. Alangkah kita pergi dengan senang hati bahwasanya anak kita sudah dijamin akidahnya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengurusan yang paling utama dalam kehidupan kita berkeluarga. InsyaAllah ya, itu adalah sebagai satu puncak kepada pengurusan Ustaz ya. Pasal bila bercakap tentang pengurusan ni, ada yang kata dalam keluarga ini perlu diuruskan duit, perlu diuruskan pendidikannya, perlu diuruskan apa anak-anak kerja nanti, rumah dekat mana. Tetapi bila dinyatakan dalam ayat 5 ini, Allah mentadbir segala urusan di muka bumi ini. Pelajaran untuk kita Ustaz ni, Ustaz kongsikan tadi, iaitu ayah kena pastikan kenal kepada pentadbir segala pentadbir ini, iaitu Allah SWT. Ya, dan itu perlu dipastikan sehingga di hujung hayat Nabi Yaqub sebentar tadi Ustaz ya, masih lagi boleh berborak topik tentang akidah. Kalau tidak, dia akan cakap nanti kereta tu ambillah, kau ambil satu, abah nak pergi dah ni kan. Kerana apa? Kerana selama ini memang bincang tentang duit, maka dia membawa kepada akhirnya berbincang pasal duit juga. Tetapi kalau ianya difokuskan, bukan salah pasal duit ya, tetapi difokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bagi cikgu ajar, ustaz ngajar, tetapi balik ayah juga yang mengejutkan, ibu yang mengejutkan bagi si anak, dan juga bertanya-tanya tentang bab rezeki. Ini semuanya dikembalikan kepada tauhid pada Allah. Itu perjuangan bagi seorang ayah. Dan bagi tuan-tuan yang ada plakat kad ini, Majlis Ayah, tuan-tuan boleh perhatikan di belakang itu, perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Ada elemen akidah nombor 1 di tengah-tengah, warna merah itu. Itulah perkara yang perlu diperjuangkan. Satu, anak belajar di sekolah, tetapi ia perlu menjadi borak-borak. Isi borak-borak seperti mana Nabi Yaqub sebentar tadi Ustaz Safri ya. Dan mungkin Ustaz Khairi nanti boleh berkongsilah ya, kalau katakan Ustaz Khairi saya difahami bahawa mak ayah pilih Ustaz Khairi hantar ke sekolah agama. Kan, jadi lebih kurang dah duduk asrama selalu tu, dia dapat ilmu agama tu daripada cikgu. Tapi macam mana pula Ustaz Khairi berinteraksi dengan ayah, mak kan? Macam mana mereka memasukkan nilai tauhid, akidah itu? Mungkin Ustaz Khairi boleh berkongsi, tapi bukan sekarang. Selepas kita berehat sebentar lagi. Jadi mari sama-sama kita berehat sebentar. Kembali semula selepas ini mendengar pengalaman daripada Ustaz Khairi dalam Majlis Ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada tajuk ayah pengurus bukan diurus, kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini bukannya dibiarkan begitu sahaja tetapi diuruskan, ya. Allah menguruskan kepada seluruh alam ini, dan bila seorang ayah belajar daripada ayat yang kelima sebentar tadi, ayah yang bertanggungjawab tidak sekadar memberi makan minum sahaja, tetapi menguruskan keluarga ini bagaimana untuk dipimpin masuk syurga sekeluarga. Dan sebentar tadi kita sudah pun berborak dan berbincang dengan Ustaz Safri, dan kita nak mendengar pengalaman daripada Ustaz Muhammad Hairi bin Maidin, ya, sebagai Johan Qari peringkat negeri Melaka 2020. Bagaimana bila waktu di sekolah dulu, ya, ayah mak hantar ke sekolah agama. Tetapi sudah pastinya bila Ustaz Safri nyatakan bahawa mak ayah ini dia ada tanggungjawab mengajar akidah. Satu dua pengalaman bagaimana Ustaz Khairi belajar akidah, ya, daripada ayah ibu di rumah, borak-borak ke ataupun ada peristiwa-peristiwa yang mungkin sudi boleh dikongsikan, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengalaman ibu bapa saya ni nak menerapkan agama ni dalam diri saya tu, Ya. pertama sekali mereka tu sendiri jaga agama tu dulu. Mhm. Kalau contohnya ayah saya, kalau subuh contohlah kan, Subuh. dia sendiri bangun tanpa dikejut. Itu dari segi praktikalnya lah. Tapi kalau dari segi tauhid tu, nak katanya biasanya bila dia menjadi contoh, jadi saya selalu tengok dia pergi ke masjid, saya jadi berminat untuk masjid. Bila saya selalu tengok dia baca Quran, saya jadi berminat nak kenal Quran. Dan saya nak tahu apa yang ada dalam Al-Quran tu. Ya. Bukan setakat baca lah, saya baca suka saja tak cukup. Kan? Jadi daripada apa yang dia lakukan sehari-harian, contohnya 5 waktu sehari dia pergi solat masjid, jadi imam dan sebagainya. Contoh dia mengajar Quran kan. Jadi daripada situ kita ikut dia, kita belajar juga. Belajar awal belajar baca Quran, belajar alif bata tu first kali lah, tu penting kan sebab kita nak kenal Quran. Lepas tu kita belajar tauhid itu secara tidak langsung. Kita pergi masjid, kita dengar ceramah dan sebagainya. Belajar kitab-kitab yang diajar oleh ustaz-ustaz di masjid, di kuliah dan sebagainya. Dan selepas itu barulah nak katanya masuk sekolah agama tu, sebab daripada kecil lagi diasuh seperti tu. Jadi bila saya besar tu saya sendiri berminat untuk pergi sambung ke sekolah agama. Sebab kan dari sejak kecil lagi diasuh dengan benda begitu. Jadi bila dah masuk sekolah pula, prosesnya kita belajar di sekolah lah, baliknya akan sentiasalah diulang-ulang jaga solat, pergi masjid dan sebagainya kan. Sampai ke dewasa, kalau saya di luar lah, contoh saya jauh kan daripada Melaka, contoh pergi Shah Alam, kadang-kadang tu mak saya ataupun ayah saya lah, ataupun mak saya call sendiri, kejut subuh, bangun subuh tak ada ni contohnya kan. Dia akan tekankan tu bukan setakat dekat rumah saja. Sekarang dah ada gadget kan, mudah sikit. Sampai di luar pun masih lagi diingatkan. Mungkin kalau saya kahwin nanti pun dia call juga kan. Kau hari ni jaga solat ke tak, ke macam mana, dah baca Quran ke belum, begitu juga. Baik, masya-Allah, ya, itu adalah pengalaman daripada Ustaz Hairi bagaimana, ya, elemen tauhid itu dimantapkan ataupun
follow up lah ya, bukan sekadar di sekolah sahaja, tapi rupanya ayah yang pergi ke surau selalu itu rupanya menjadi satu pemerhatian bagi seorang anak, seperti mana Ustaz Hairi kongsikan sebentar tadi. Dan betul, kadang-kadang Ustaz ni bila cakap tentang boleh pergi ke surau di Malaysia ni mudah, tapi bila ketika saya di luar negara dahulu ketika peristiwa September 11, siapa orang lelaki pergi ke masjid itu, dia dalam satu perjalanan nak pergi ke tempat kuliah, kalau dia corner ke kiri itu pergi ke masjid, orang akan anggap teroris. Teroris kan. Jadi pada waktu itu kalau orang Melayu ni kurang sikit janggutnya apa sebagainya kan, tapi kalau orang Arab tu dengan janggut yang besar apa sebagainya itu, mereka merasakan bahawa okey, ini teroris. Dan orang Kristian mungkin tak berapa memusuhi sangat, tapi kalau orang Yahudi mereka memang betul-betul bermusuh, bergaduh. Dan Masya Allah. kadang-kadang ada setengah Islamic Center itu sampai mereka nak nak langgar dengan kereta ataupun dengan kenderaan, pasal dia merasakan bahawa orang pergi ke masjid ini akidah kuat. Bagi mereka tahu bahawa ini bukan orang yang boleh dipermain-mainkan. Dan pakai tudung bagi orang perempuan pergi ke masjid itu adalah lambang akidah, lambang keimanan. Dia bukan sekadar alah ini aktiviti orang tua, bukan. Ia diperhatikan, dan itu yang Ustaz Muhammad Hairi kongsikan sebentar tadi. Jadi mungkin Ustaz Safri boleh jelaskan lagi lah ya, bila bercakap tadi uruskan rumah itu sampai kenal Allah, ya. Tapi yang lain bab ilmu ataupun bab belajar, bab bekerja, rezeki ini macam mana? Perlu tak kita uruskan juga ataupun itu biarkan untuk anak pandai-pandailah? Silakan Ustaz. Okey. Masya-Allah, bab perkataan yudabbirul amra ini sangat luas, Tuan. Ia menyangkut dalam kehidupan kita sendiri. Kadang-kadang kita sebagai seorang ayah, kita di pejabat, masya-Allah, disiplin masuk waktu tepat waktu, balik tepat waktu, kerja siap dengan segala persiapan kita siapkan. Tetapi pernah tak kita ada kurikulum dekat rumah kita? Ada tak peraturan dekat rumah kita? Sementara yang paling penting dalam kehidupan kita ada peraturan. Kita tak boleh nak tengok anak kita selama 24 jam, mustahil. Betul. Mustahil. Sebab kita dekat luar. Tetapi sebagai seorang ayah yang hebat, sebagai seorang ayah yang ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengadakan suatu peraturan dekat rumah sendiri. Ada kurikulum dia. Artinya seorang ayah walaupun dia tidak ada dekat rumah, tapi dia ada memantau. Zaman sekarang mudahlah kan, mungkin ada WhatsApp, kita telefon. Tetapi bila tidak ada, apa kita kena buat? Inilah yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah. Mesti sentiasa menyebutkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan tauhid. Seperti ingat Allah, seperti qala Nabi, qala Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ataupun seorang ayah, bila zaman sekarang ni anak kita pakai gadget, kita rasa kita nampak dia macam belajar kan? Tetapi belum tentu. Mungkin waktu belajar kita nampak belajar, tapi dia duduk main game. Tetapi kalau kita sebagai seorang ayah, ada peraturan dalam rumah tangga, kita beritahu waktu belajar, ada waktu belajar. Ada waktu kita main. Tetapi kalau kita selalu menyebutkan, wahai anakku, memang ayah tidak nampak apa yang awak buat, tetapi Allah Maha mengetahui. As-Sajdah Alif Lam Mim, Tuan kan? Allah tu Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang awak buat. Sentiasa sebut seperti itu. Sebut. Lama-lama mereka akan merasakan. Sebab kita pun dalam satu hari baca Al-Fatihah 17 kali kan, perlu diulang. Artinya untuk sematkan dalam diri kita adanya satu peraturan dalam kehidupan kita. Jadi di samping kita mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak terlepas juga untuk mengejar dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tak tinggal untuk mengejar dunia seperti ilmu-ilmu pengetahuan. Kita perlu ajar mereka agar mereka dapat mengharungi kehidupan ini dengan penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yudabbirul amra yang diajarkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melatih kita khususnya sebagai seorang ayah harus pandai, harus ada ilmu bagaimana cara nak menguruskan rumah tangga agar rumah tangga itu sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah panduan kepada kita di mana
kita perlu menyusun lah Ustaz ya. Kita perlu menyusun apa-apa saja urusan itu perlu diuruskan, bukannya dibiarkan begitu sahaja ataupun bagi pada mak sajalah ya uruskan. Ayahnya sibuk bekerja dan terus sahaja di swastakan ya segala-gala, terutama pada bahagian akidah sebentar tadi bahawa bila bercakap tentang nak mengejutkan untuk solat, mengingatkan kepada Allah memerhatikan, itu bukan sekadar belajar di dalam kelas kan, malah sebenarnya kalau anak itu duduk di rumah, amalan solat itu sendiri memang banyaknya itu di rumah ya, sebelum dia keluar daripada rumah, mendirikan rumah tangga. Jadi Ustaz, bila kita melihat pada ayat 5 ni ada elemen masa ya, ada elemen masa bila dinyatakan sini thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun ya, 1000 tahun dekat sini, mimma ta'udun yang kamu kira. Jadi kita ini hidup 60 63 tahun kan. Kadang-kadang dia kahwin pun mula 25 tahun ke 30 tahun, ada lebih kurang mungkin 30 40 tahun je nak membina keluarga itu sendiri. Tapi kadang-kadang sibuk Ustaz. Awal-awal tu pasal nak cari kereta, nak beli, nak bayar hutang rumah kan, rumah 30 tahun. Jadi kalau tak bayar hutang nanti siapa nak bayar hutang? Jadi ayah pun 30 tahun habis dah dekat situ. Tinggal baki 10 tahun itu anak dah besar dan mak ayah pun dah berumur kan. Jadi di situ adakah Ustaz rasakan bahawa selepas dah habis bayar hutang baru didik keluarga, ataupun ayah ni memang macam mana? Adakah sambil bekerja mencari duit menafkah itu juga perlu buat sesuatu untuk jangan sampai dah lanjut usia baru kata baru tersedar anak dah terlepas untuk dididik tauhid sebentar tadi. Apa komen Ustaz? Sangat menarik ayat di ujung ayat surah As-Sajdah ini, ayat yang kelima itu ada berkaitan dengan masa. Ada kita ada nak mengurus masa. Tadi pengurusan di Birrul Amr, rupanya kita ada juga nak menguruskan masa. Manajemen masa kita tu kena urus dengan baik. Betul. Agar apa? Di usia yang Allah berikan kepada kita 60, 63, 70 tahun, itu adalah masa untuk muhasabah diri kita, di mana kita sudah sampai tahap di mana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang ayah yang diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan anak, dianugerahkan isteri dan dianugerahkan harta kekayaan, itu perlu diurus, dia ada masa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asri, demi masa, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Artinya sebagai seorang ayah itu dia perlu adanya menguruskan rumah tangga dan menguruskan masa, iaitu masa yang bagaimana ada masa yang berkualiti dalam kehidupan mereka bersama anak-anak. Sesibuk apapun mereka kena ada waktu untuk ahli keluarga. Sebab doa yang selalu kita sebutkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, perkataan saghira bukan kabira, Masa kecil. Masa kecil itu adalah masa yang berkualiti. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, masa kecil anak itu adalah masa time yang sangat hebat, yang mengukir memori dalam fikiran mereka, ada pengajaran-pengajaran daripada ayah mereka. Jadi sesibuk apapun kita, sesibuk macam mana pun kita ada masa untuk bersembang dengan anak, berkomunikasi dengan anak. Kadang-kadang tuan kan, anak-anak tu bila pergi sekolah, sekarang ni dah mula sekolah dah. Alhamdulillah. Dia pergi sekolah, daripada pukul 8 dia masuk, dia akan jumpa bapa dia tu mak dia pukul 7 malam. 8 jam itu dia simpan suatu cerita yang dia nak kongsikan kepada kita tuan. Masya Allah. Bila dia nak kongsi, tetapi apa yang diharapkan? Ayah balik sibuk dekat pejabat, dia tengok laptop, sampai dekat rumah pun tengok handphone. Mak pula balik dekat dapur, lipat kain. Bila anak nak bercerita, ya mak, adik nak bercerita, abang nak bercerita, kejap, tak ada masa ni. Sampai ke hati kita seperti itu. Sehingga seorang anak yang tadi dia nak bercerita 8 jam, diceritakan apa yang terjadi dekat sekolah dia, dia tak mampu nak bercerita sampai tidur, bawalah cerita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu anak memerlukan kita sebagai teman bercerita, tapi jangan kecewa nanti suatu saat dia tak nak bercerita dengan kita, dia mencari sahabat
untuk bercerita. Jadi waktu Rabbayani saghira itu, perkataan saghira itu waktu kecil itu kita gunakan momen-momen itu adalah sangat yang terbaik dalam kehidupan kita agar terukir dalam fikiran dia dan akan dikenang sampai bila-bila. Tuan, saya teringat saya masih kecil. Ya. Masih kecil kan. Boleh kongsi tanya. Laluan ke rumah saya tu tanah tu tidak ada tar lah. Dah. Tidak tar. Saya masih ingat lagi ayah saya, apa istilah dia naikkan kita dekat Atas bahu kita. atas bahu ni kan. Dukung atas bahu ni. Saya pegang kepala dia. Subhanallah. Ya Allah. Momen yang saya tak pernah lupa. Subhanallah Tuhan. InsyaAllah. Ya, jadi itulah berkaitan dengan masa ini dirakamkan dalam ayat kelima ini. Masa itu jugalah yang kita perlu rebut Ustaz ya. Saghira itu, doa itu dirakamkan itu kerana waktu kecil-kecil itulah ya ayah dukung di belakang ya, ataupun pegang tangan si anak untuk pergi berjalan di taman ataupun pergi mandi-mandi di kolam ke di sungai ke. Pengalaman-pengalaman itu adalah momen yang indah, apatah lagi kalau ayah menemankan anak pergi ke surau, kejutkan pagi-pagi itu sudah tentu rasanya Ustaz Muhammad Hairi pun mengingat kan momen-momen bila, kalau saya pun memang ingatlah waktu kecil-kecil Ustaz kan, mak kejutkan ya, untuk kejut, kadang-kadang dah kejut tidur balik ya, waktu sahur lagilah kan, berkali-kali. Semua perkara-perkara itu adalah momen yang dirakamkan dalam ayat nombor 5 ini. Mungkin kita rasa lama Ustaz ya, kita rasa macam 40 tahun 50 tahun, tapi rupa-rupanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala satu hari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun. Yang perlu kita gunakan masa yang pendek 40 tahun 50 tahun ini dengan memimpin, menguruskan keluarga. Penat juga Ustaz ya 40-50 tahun, tapi kalau katakan dah sampai di akhirat nanti dapat masuk syurga, rupanya 50 tahun itu sebenarnya sekejap sahaja kalau ikut kiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah berikan ganjaran masuk syurga itu selama-lamanya. Dan bila bercakap tentang program ini juga Ustaz ya, dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, kongsi kesenangan dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Zakat pun ada kaitan dengan masa Ustaz. Ya, maksudnya orang Islam, orang beriman, ayah-ayah amat sensitif pasal masa untuk bayar zakat jangan lupa. Kan, pasal ada kewajipan di situ. Masa untuk kejutkan anak untuk solat pun kena sensitif pasal masa. Jadi anak kecil, anak besar, pada waktu kecil itu pun masa yang perlu direbut. Jadi ini adalah pelajaran penting yang kita doakan ya Ustaz. Fitrah jangan lupa. Jangan zakat fitrah jangan lupa kan, yang memerlukan masa juga ya. Jadi sebagai seorang ayah yang ingin memimpin, mengurus, sudah tentunya elemen masa itu perlu diberi perhatian. Tak boleh tangguh-tangguh pula. Zakat fitrah dia bayar pada 1 Syawal Ustaz ya. Orang lain semua dah pergi beraya baru nak bayar, dia dah lain. Dan kalau ada yang kata saya nak uruskan anak saya nantilah bila saya dah habis bayar hutang, dah habis kerja nanti 30 tahun dah pencen baru saya nak uruskan anak, rasanya Ustaz Tak boleh. tak berapa sesuai dah pada waktu itu. Yang kita doakan agar dengan majlis ayah ini, ilmu-ilmu kita sedar dengan panduan daripada surah As-Sajdah ini, kita ambil masa ya untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa agar Allah memimpin kita. Jadi di hujung ini sudah tentunya kita ingin berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita, Allah pimpin kepada anak kita, keluarga kita, sehingga kan masa yang ada jangan ditangguhkan kerana ia hanya pendek sebelum bertemu Allah Azza wa Jal. Kita berdoa dipimpin Ustaz Safri. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagimu ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan selawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami ya Rahim. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika kedua orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, tempatkanlah mereka di sisi orang-orang yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Jika kedua orang tua kami dalam keadaan tidak sehat ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Bahagiakanlah hati mereka ya Allah. Bahagiakanlah hati mereka ya Allah. Berikanlah rahman dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasuh kami
waktu kami masih kecil birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri dan juga Ustaz Muhammad Hairi berkongsi sebentar tadi permata-permata daripada Al-Quran, daripada pengalaman untuk kita menyedari bahawa bagi seorang ayah kita perlu menjadi pengurus, ya, sebagaimana kita lihat dalam ayat yang kelima, Allah menguruskan, dan dengan urusan Allah mengurus dengan baik ini, manfaatnya kepada kita apabila kita menguruskan dengan baik keluarga kita, hasilnya manfaat yang besar daripada ahli keluarga sehingga kan diizinkan menuju ke syurga Allah dengan kita masuk syurga sekeluarga. Jadi kita doakan, kita harapkan kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk terus kita menyusuri kepada setiap perkataan di dalam surah As-Sajdah sebagai panduan agar bagi ayah kita ingin kembali kepada panduan Al-Quran, kita berazam dan moga Allah terus mudahkan kita. Terus kita berjumpa lagi dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. رب البرايا أشتاق